Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Tak sangka sekali begitu cepat tular di media sosial dan juga menjadi bahan kempen bagi pilihan raya yang akan diadakan dalam masa terdekat ini. Ini adalah berkaitan dengan ucapan timbalan Perdana Menteri yang juga Presiden UMNO, di mana sebelum ini Zahid Hamidi di dalam ucapan semasa perhimpunan Solidariti Palestin, beliau telah salah melaungkan hidup Palestin, di mana beliau telah melaungkan hidup Israel. Dan perkara ini menimbulkan banyak kecaman di kalangan netizen dan terutamanya kepimpinan politik juga. Namun saudara-saudara, timbalan Perdana Menteri telah mengemukakan permohonan maaf beliau berkaitan dengan ini. Dan akhirnya apa keputusan UMNO yang terkini? Selepas Zahid Hamidi tersilap melaungkan hidup Israel melalui satu perkongsian menerusi Ahmad Maslan, bahan kempen Zahid tersasul terlalu rendah, kata Ahmad Maslan. Tindakan pembangkang menggunakan isu Presiden UMNO Ahmad Zahid tersasul ketika Himpunan Pembebasan Palestin disifatkan terlalu rendah untuk ditularkan. Ini kerana faktor kepenatan dengan jadual yang padat, kata ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Ahmad Maslan membuatkan timbalan Perdana Menteri tersasul ketika menyampaikan ucapannya. Bahkan Ahmad Zahid tahu yang majlis berkenaan bertujuan memberi sokongan kepada umat Islam di Palestin. Majlis itu ialah majlis untuk Palestin. Takkanlah Datuk Zahid sengaja. Nah, ada juga persoalan yang timbul selepas Zahid melakukan kesilapan itu. Ada persoalan yang timbul, yaitu adakah selepas ini Zahid akan kekurangan sokongan, akan berisiko dipecat dan dikecam terus. Namun saudara-saudara, itu semua kita akan tahu pada masa yang akan datang. Dia selama-lamanya memberi sokongan kepada Palestin, tapi ditakdirkan tersasul nak buat macam mana, kata Ahmad Maslan ketika berkempen di PRK Nenggiri, Gua Musang. Pembangkang menggunakan video Ahmad Zahid tersasul sebagai alat kempen bagi PRK Dun Nenggiri. Video tersebut ditularkan melalui platform media sosial WhatsApp, Facebook, dan TikTok. Laman sosial TikTok Pemuda PAS Macang antara yang turut menular video berkenaan dengan caption undi Pakoh UMNO BN Vote for Israel. Hati ikhlas tapi membara Facebook Negeri Sembilan Madani turut mengkritik Ahmad Zahid kerana tersasul dengan menyebut hidup Israel. Tersasul itu biasa sebab kita manusia, tapi kalau dah hidup Israel itu luar tabi'i, tulis pengendali Facebook berkenaan. Ahmad Zahid memohon maaf selepas secara tidak sengaja melaungkan sokongan untuk Israel semasa Himpunan Pembebasan Palestin. Dan berkaitan dengan perkara ini juga, Syabudin Nusin dalam satu tulisan, adakah Zahid Hamidi sengaja melaungkan hidup Israel? Menurut Syabudin, itu adalah persoalannya. Adakah beliau sengaja? Kerana perkara ini telah membawa kepada ucapan-ucapan Anwar ketika perhimpunan itu bukan langsung tapi kurang mendapat perhatian kerana ditenggelami berkaitan dengan isu ataupun berkaitan dengan ucapan daripada Zahid Hamidi yang tersalah melaungkan hidup Israel. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan ini apa komen anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati semua. Apa yang akan berlaku kepada Daim Zainuddin dan juga istri Daim Zainuddin? Saudara-saudara, seperti yang kita semua sedia maklum dan sudah tahu berkaitan dengan isu ini, di mana Daim Zainuddin yang juga bekas Menteri Keuangan, juga sekutu rapat Tun Dr. Mahathir Mohamad, bersama istri Daim Zainuddin iaitu Naimah Khalid yang telah didakwa di mahkamah kerana tidak mematuhi notis. Jadi saudara-saudara, ini adalah juga berkaitan dengan pengisytiharan harta. Ramai rakyat Malaysia yang sudah memahami ataupun
sudah mempunyai satu pemahaman bahwa Tun Daim Zainuddin adalah bilioner ataupun jutawan. Kalau setakat puluh ribu rasanya Daim Zainuddin tak kecut. Namun saudara-saudara, berkaitan dengan hukuman penjara, adakah Daim Zainuddin dan istrinya berisiko untuk ditangkap masuk penjara sekiranya selepas mereka didakwa mereka akan kalah di mahkamah dan mereka berisiko untuk dipenjara? Jadi saudara-saudara, ramai yang sudah mendapat maklumat ini, di mana istri Daim sudah didakwa, di mana SPRM sendiri telah membuat kenyataan melalui Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azham Baki mengesahkan toh Puan Naimah Khalid yang juga istri kepada bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin akan didakwa di Mahkamah Session, yaitu pada 23 Januari 2024 yang lalu. Ya, saya sahkan, kata Azham Baki. Difahamkan Naimah didakwa mengikut Seksyen 36 dalam kurungan 2 SPRM 2009 kerana gagal mematuhi notis meminta untuk mendedahkan maklumat mengenai aset. Dan begitu juga bagi Daim Zainuddin. Daim yang didakwa tidak isytihar harta. Bekas Menteri Kewangan Tun Dr. Daim Zainuddin mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session atas satu pertuduhan gagal mematuhi notis SPRM dengan tidak mengisytiharkan 70 aset hartanya dan satu bank account Disember tahun lalu. Faham, saya tidak bersalah, minta bicara, kata Daim dalam nada yang perlahan. Saudara-saudara yang amat dihormati, mungkin ada yang cakap Daim kritikal. Bukan kerana kesihatan, tapi kerana keadaannya yang sedang didakwa. Namun saudara-saudara, kita juga tahu Daim Zainuddin juga sendiri, rakyat Malaysia sudah menerima kabar duka cita di mana Daim Zainuddin yang telah disahkan buta matanya di sebelah. Jadi saudara-saudara, adakah perkara ini selepas Daim Zainuddin dan istrinya didakwa, adakah mereka berisiko untuk ditangkap? Mungkin kalau benar pun mereka bersalah, adakah mereka akan ditangkap, dimasuk penjara? Mungkin bersama Najib di penjara Kajang, kita pun tak tahu. Dan persoalannya seterusnya, kalau mereka bersalah, agak-agak berapa tahun Daim Zainuddin dan istrinya akan dipenjara? Mungkin 5 tahun, 10 tahun, kita pun tak tahu. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan ini kita nantikan saja keputusan terkini dan update terkini berkaitan dengan kes Daim Zainuddin dan juga istrinya. Saudara-saudara, apa komen Anda?